Bismillah, Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli amma ba'd. Marilah sama-sama kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah itu Tuhan kami. Wabil islami dina, kami redha Islam adalah cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami juga redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul. Yang dihormati pengurusi masjid Tuan Haji Japilus, timbalan pengurusi, para ahli jawatan kuasa masjid, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Kita teruskan lagi pengajian kita menggunakan buku Urus Harta Cara Rasulullah, Fiqh Muamalat, oleh Dr. Muhammad Zaki Yahfar Al-Yahya. Pada kuliah yang lepas kita telah sentuh berkaitan tentang hibah, pensyariatan hibah, dalil-dalil yang berkaitan tentang hibah, perbezaan antara hibah, wasiat dan faraid. Dan hari ini kita masuk bab yang baru yang juga berkaitan tentang hibah, bab yang kelima, muka surat 47, yang bertajuk Umrah dan Rukbah. Pengertian umrah dan rukbah. Kedua perkara ini termasuk dalam hibah, pemberian yang berlaku sementara waktu, tidak menjadi hak milik selama-lamanya. Kita sentuh sebelum ini, bila sebut hibah, maka hibah itu adalah hak milik selama-lamanya. Si fulan memberi hadiah motor, tak sempat orang tersebut nak guna motor tersebut, dia meninggal dunia, maka motor tersebut akan diwarisi bagi ahli keluarga. Tetapi hari ini kita akan sentuh berkaitan tentang umrah dan rukbah, diletakkan syarat dan apakah pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadiah ataupun hibah tersebut. Kata umrah huruf ain di baris dhammah dan mim disukunkan, dan huruf ra disambung dengan alif maksurah, diambil dari kata al-umur. Sedangkan rukbah diambil dari kata al-muraqabah, iaitu dekat. Masyarakat Arab biasa melakukan perkara ini pada zaman jahiliyah, iaitu seseorang memberi rumah kepada orang lain dengan pernyataan, aku halalkan rumah ini untukmu selama hayatmu di kandung badan. Maka oleh sebab itu ia dinamakan umrah. Umrah ini berasal dari kata al-umur, iaitu umur kita. Dia bagi hadiah rumah. Ini adalah hadiah rumah, kamu boleh duduk selagi mana hayat di kandung badan. Bagi rumah hari ini, esok tak sempat nak duduk, lusa meninggal dunia, maka rumah tersebut perlu dipulangkan
kepada orang yang memberi hadiah. Itu adalah umrah. Begitu juga yang dikatakan pada rukbah ataupun al-muraqabah, dekat. Kerana masing-masing orang yang melakukan umrah dan rukbah sama-sama menunggu waktu ajal orang yang diberi rumah, supaya rumah yang dimaksud, yang diberi, kembali semula kepadanya. Salah satu yang lain adalah rukbah. Rukbah maksudnya al-muraqabah, yang mana meninggal dulu. Si fulan memberi hadiah rumah dengan syarat rukbah. Kamu meninggal dulu ke, aku meninggal dulu ke, rumah tersebut akan dipulangkan kepada orang yang memberi hadiah. Itu adalah dua jenis daripada topik hibah. Baik. Status dan kedudukan umrah dan rukbah. Adakah Nabi SAW membenarkan hadiah yang berkait dengan umur manusia? Nabi SAW menganggap penentuan jangka waktu ini merupakan sesuatu yang tidak terpakai, dan baginda SAW memutuskan bahawa masing-masing dari umrah dan rukbah menjadi hak milik penuh si penerima dan menjadi harta warisan bagi ahli warisnya. Tidak boleh kembali lagi kepada pihak yang memberi hibah. Letaklah syarat macam mana pun, ketika mana sebut hibah ataupun hadiah, kalau letakkan umur, kita sebut umrah, kamu meninggal, kamu kena pulangkan balik rumah. Ataupun rukbah, kamu ataupun aku, siapa yang meninggal dulu perlu dipulangkan. Maka pada pandangan Nabi SAW, itu semua adalah tertolak. Ketika mana orang yang menerima hibah, menerima hadiah, dia akan mendapat secara total. Walaupun dia meninggal dunia, akan diwarisi bagi ahli waris. Dari Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah SAW bersabda, umrah itu boleh halal bagi orang yang diberi umrah, dan rukbah juga boleh halal bagi orang yang diberi rukbah. Maksudnya apa? Dengan sebab yang sama. Si fulan A bagi hadiah motosikal kepada si B. Dia kata, ini adalah hadiah, kamu guna selagi mana kamu masih hidup, iaitu umrah. Dan si penerima hibah tersebut pun buat benda yang sama. Dia bagi satu motor yang baru, kamu pun boleh guna selagi mana hayat dikandung badan. Maka itu dibenarkan. Kalau bagi rumah, dibalas dengan rumah, dan diletakkan syarat atas ketika mana masih lagi hidup, kalaulah sebabnya adalah sebab yang sama. Tetapi kebanyakannya orang bagi hadiah, dia bagi hadiah yang besar, sudah pasti susah untuk dia balas hadiah yang hampir sama. Darinya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memberi umrah kepada orang lain untuknya dan untuk keturunannya, maka sesungguhnya penyataannya itu telah memutuskan haknya terhadap umrah tersebut. Maka umrah itu ialah milik pihak yang diberi umrah dan keturunannya. Dah bagi hadiah, letak syarat selagi mana masih hidup boleh guna,
ataupun rukbah, siapa yang meninggal dunia perlu dipulangkan, maka itu semua tidak terpakai. Hadiah yang diberikan akan diwarisi bagi ahli waris. Darinya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah hartamu buat kamu, dan janganlah kamu merosakkan, kerana sesungguhnya orang memberi umrah, maka umrah itu ialah milik pihak yang diberi umrah selagi hidupnya dan sesudah matinya, dan milik keturunannya. Letaklah nama apa pun hibah yang bersyarat, dan hibah tersebut tidak boleh untuk diambil semula. Dah bagi hibah, dah bagi hadiah, dia akan diwarisi bagi ahli waris. Baik. Kesimpulannya, hibah itu ada dua jenis. Yang pertama adalah hibah mutlak, dan yang kedua adalah hibah muqayyad. Nampak aja. Baik, hibah mutlak yang telah kita sentuh sebelum ini, inilah hibah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah bagi, tak boleh untuk tarik balik. Kita sentuh dalam bab yang keempat. Dan hari ini dalam bab yang kelima, hibah juga hadiah, tetapi dalam bentuk muqayyad. Apa itu muqayyad? Iaitu bersyarat. Ada dua jenis budaya orang Arab yang selalu guna. Yang pertama adalah umrah, dan yang kedua adalah rukbah. Umrah ini, kalaulah penerima meninggal dunia, dipulangkan hadiah tersebut. Rukbah, siapa yang meninggal dunia dulu. Maka kedua-dua ini tidak dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dewasa kini, pada zaman sekarang, ada konsep hibah yang banyak dibuat oleh takaful. Takaful ini adalah agensi yang patuh syariah. Hibah yang ditawarkan ada dua jenis, iaitu yang pertama adalah hibah jenis nyawa, dan yang kedua adalah hibah jenis am. Am itu termasuk kereta, rumah dan lain-lain. Maka di sini konsep takaful yang digunakan sekarang, dan fatwa sekarang membenarkan, ketika mana dia menggunakan hibah jenis muqayyad bersyarat, walaupun pada zaman Nabi tidak membenarkan, tetapi dengan syarat berkuat kuasa ketika mana meninggal dunia, berdasarkan apa-apa benda yang banyak berlaku. Ada lelaki sebagai suami, dia meletakkan hibah sebelum meninggal dunia, rumah dia adalah milik anak yang sulung. Selepas setahun, dah tukar nama, anak sulung pun datang, halau ayah dan ibu dia. Sebab ini adalah rumah dia, atas nama dia, dihibahkan atas nama dia, walaupun mak ayah dia belum meninggal dunia. Maka ketika itu, adanya konsep hibah yang bersyarat. Aku bagi rumah ini, kalaulah aku meninggal dunia, barulah berkuat kuasa kepada anak yang sulung. Maka itu sekarang
dibenarkan oleh ulama semasa. Itu dibenarkan oleh ulama semasa. Kalau ikut hukum asal, itu tidak dibenarkan oleh syarak. Sekarang banyaklah, kalau kereta dengan rumah ini, konsep takaful, kita ada MRTT, MRTA. Siapa beli rumah, dia boleh ambil konsep takaful atas nama dia. Dia tahu kalau dia meninggal dunia, isteri dengan anak-anak tak mampu nak bayar, maka setiap bulan dia ada konsep takaful MRTA. Dia bayar mahal. Memang betul umur dia pendek, setahun meninggal dunia, ambil loan 30 tahun, maka 29 tahun lagi akan dibayar oleh bank. Isteri dengan anak-anak tidak perlu untuk bayar. Itu adalah konsep takaful. Sama juga dengan kereta. Di Malaysia, beberapa jenis kereta setahu saya melebihi RM280,000 dibenarkan ambil konsep takaful, bayar sedikit mahal, tapi ketika mana meninggal dunia berlaku perkara yang sama. Dia kerja penat dan dia pun tahu dia tidak sihat, tapi dia nak merasai kereta yang agak mewah atas nama dia. Selepas tahun dia meninggal dunia, maka kereta tersebut akan dibayar oleh bank dan menjadi hak milik isteri dan anak-anak. Itu adalah salah satu konsep hibah yang bersyarat, yang dibenarkan oleh ulama sekarang. Baik, ada soalan? Haji, cikgu. Macam mana cikgu? Baik. Atas nama bapa tak boleh. Anak bagi kereta kepada ayah, anak bayar setiap bulan atas nama ayah. Ayah meninggal dunia, kereta tersebut tidak akan dipulangkan kepada anak yang memberi. Dia akan dipulangkan untuk dimasukkan di bawah faraid. Itu tidak boleh untuk dikembalikan. Kita pernah sentuh pada kuliah yang lepas, apa-apa yang dinamakan hibah, maka itu tidak akan difaraidkan. Kalau tuan laku, kalau adik-beradik lain semua setuju. Kalau adik-beradik lain dia kata macam tu, dan adik-beradik lain pun dengar, tapi bila ayah meninggal dunia, ada adik-beradik yang tak setuju, maka automatik ketika mana tidak ada hitam dan putih yang bertulis, maka kereta tersebut akan difaraidkan. Tapi kalau adik-beradik pun tahu, dia yang bayar, dia yang selesaikan, tak timbul isu, maka boleh dikembalikan kepada dia. Tapi kalau salah seorang tak setuju, dia akan difaraidkan. Baik. Haji. Tak bolehlah. Tidak boleh buat begitu rupa. Kebiasaannya ada nama ramai, orang tidak berminat untuk beli sebab susah untuk berjanji dengan ramai orang. Maka ketika itu dipercayai abang ataupun kakak yang sulung tukar nama dia, dia jual, dia seorang, dia jual. Sepatutnya keuntungan semua akan dibahagi bersama dengan adik-beradik. Kalau dia ambil untuk diri dia sendiri, itu satu benda yang tidak dibenarkan. Haram, ya. Haji.
Baik. 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 Itu soalan yang baik, Haji. Sekarang kita ada dua jenis insurans. Yang kedua adalah takaful. Kita boleh ambil dua jenis. Insurans adalah benda yang konvensional. Takaful adalah benda yang syar'i. Majlis Fatwa Kebangsaan yang ke-18 dan yang ke-69 dan 75 mengharamkan ambil konvensional insurans. Kalau kita tengok pada tahun 18 ini, pada tahun 1970-an fatwa telah dikeluarkan haram. Tetapi ketika itu kesedaran yang kurang dan pilihan yang ditawarkan oleh takaful sangat sikit. Maka diulang pada tahun 69, bukan tahun 69, pada kali ke-69 dan kali ke-75. 75 pada tahun 2009. Highlightkan balik, insurans adalah benda yang diharamkan. Bukan tidak digalakkan, diharamkan. Dalam apa jua bentuk. Sama ada insurans itu adalah insurans nyawa ataupun insurans itu adalah insurans kereta dan rumah. Kita nak renew road tax, motor ataupun kereta, kita tengok, kita cari kawan yang buat untuk renew road tax insurans, kita tengok sudah pasti takaful akan lebih mahal berbanding dengan insurans. Sudah pasti. Spirit yang dibawa ketika mana menggunakan takaful adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah bertolong-tolong dalam satu benda yang berdosa. Maka ketika itu kita nampak walaupun beza beberapa ringgit, tetapi fatwa kita mengatakan perlu mengambil takaful yang patuh syariah. Pernah berlaku ada orang nak renew kereta, road tax dan insurans ataupun motor, tapi kereta dan motor dah lama sangat, pergi ke mana-mana takaful tak dibenarkan. Tapi salah satu kesalahan, bawa kereta ataupun motor yang tidak ada insurans dan road tax merupakan satu kesalahan. Maka di situ dibenarkan untuk ambil insurans, iaitu secara konvensional. Itu dibenarkan ketika mana tidak ada pilihan. Tapi kebiasaannya kita, kalau kita nak pergi ulang-alik surau masjid, kadang-kadang memang tak renew pun road tax dan insurans. Itu kalau ikutkan salah. Tapi kalaulah kita tersepit dan tidak ada takaful yang menawarkan, memang banyak takaful tak tawarkan kalau kereta dan motor yang terlalu lama, maka ketika itu dibenarkan oleh syarak. Kenapa fatwa kebangsaan mengharamkan insurans? Ada 3 sebab. Yang pertama, adanya riba. Yang kedua, adanya judi. Dan yang ketiga, adanya maisir. Ketidakketentuan. Tuan-tuan ambil insurans, tak nak sebut insurans apa, yang tidak patuh syariah. Insurans kita dikumpulkan, dilaburkan di tempat yang tidak patuh syariah. Nampak kecil, nampak benda yang simple, tapi kalaulah 2 juta orang di Malaysia ambil insurans, itu satu benda yang diperdagangkan. Ketika itu difatwakan ini adalah benda yang diharamkan, bukan tidak harus, diharamkan. Ada soalan?
Haji. Baik. So, apa yang kita bincangkan tadi, asal hukum hibah sepatutnya tidak boleh untuk diletakkan syarat umur ataupun siapa yang meninggal dulu, tetapi ketika ini ada konsep takaful yang dibenarkan, tetapi dengan syarat kalaulah dia meninggal dunia barulah berkuat kuasa akan hibah. Hibah yang paling baik adalah ketika mana kita melantik peguam syar'i. Kita fikir ada sebuah rumah, ada 2 buah kereta, ada motor, anak ada 3 orang. Kita rasa mungkin kalau meninggal dunia anak-anak akan berebut. Kita memanggil peguam syar'i, membahagikan harta yang kita ada, meletakkan nama, tetapi dengan syarat ketika mana aku meninggal dunia. Maka ketika mana ayah meninggal dunia, akan berkuat kuasalah semua yang dihibahkan, dan semua yang ada penama tidak akan difaraidkan. Itu adalah kekuatan hibah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ini satu benda tuntutan. Konsep takaful adalah salah satu tuntutan. Kalau dalam fatwa tuan-tuan baca, fatwa kebangsaan menggunakan hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebut, talabul halal wajibun ala kulli muslim. Okey, mencari benda yang halal adalah suatu kewajipan kepada semua orang muslim. Dia tahu ada 2 benda yang ditawarkan, maka dia kena pilih benda yang halal. Dalam fatwa yang terbaru menggunakan satu hadis daripada hadis Bukhari, Nabi SAW sebut satu kebimbangan kita pada zaman sekarang. Nabi sebut pada 1400 tahun yang dulu, Nabi kata, ya'ti 'ala zaman, akan datangnya suatu zaman, la yubali al-mar'u ma akhadha minhu, seseorang itu tidak takut, tidak resah dari mananya pendapatan yang dia datang. Aminil halal, adakah itu daripada benda yang halal? Amin haram, adakah itu benda yang haram? Maka berhati-hatilah kita dengan konsep ini. Kalau tak ada soalan, kita terus masuk bab yang ke-6, berkaitan tentang ar-rahnu, iaitu gadaian. Ar-rahnu ini antara bab yang agak panjang. Baik. Definisi ar-rahan. Ar-rahan merupakan kata dasar dari kata kerja rahana. Perkataan ini dijamakkan kepada perkataan rihan. Gadaian dari sudut bahasa membawa 2 maksud. Yang pertama, suatu yang sabit dan kekal, sebagaimana disebut al-halah ar-rahinah. Perkataan ar-rahinah di sini bererti keadaan yang sabit dan kekal. Yang kedua, ar-rahan memberi erti tertahan atau sesuatu yang ditahan. Makna ini telah dibuktikan oleh firman Allah Azza wa Jal dalam surah Al-Muddathir. Allah sebut, kullu nafsim bima kasabat rahinah. Tiap-tiap diri terikat, tidak terlepas daripada balasan buruk bagi amal jahat yang dikerjakannya. Dalam surah At-Tur ayat 21, Allah sebut, kullum ri'im bima kasaba rahin. Tiap-tiap seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakannya. Kalimah ar-rahan yang bererti suatu yang sabit
atau tertahan. Dari sudut bahasa, ia lebih ditujukan kepada suatu barang yang ditahan sebagai cagaran hutang yang akan ditebus daripadanya. Istilah syarak. Ar-rahan dari segi istilah syarak bermaksud menjadikan sesuatu barang atau ain berharga sebagai cagaran hutang yang akan ditebus daripadanya ketika tiada kemampuan untuk membayar hutang tersebut. Perkataan ar-rahan juga ditakrif sebagai memperlakukan harta sebagai jaminan atas hutang yang dipinjam supaya dianggap sebagai pembayaran ketika yang berhutang tidak sanggup melunasi hutangnya. Kesimpulannya, gadaian bermaksud menahan, menyerahkan atau menjadikan sesuatu barang yang bernilai sebagai cagaran bagi hak atau hutang yang diperoleh, dan ia dijadikan sebagai barang tebusan hutang ketika penggadai tiada kemampuan untuk membayar hutang tersebut. Takrifan tersebut juga menunjukkan bahawa gadaian mestilah mengandungi beberapa unsur, iaitu yang pertama penggadai, yang kedua pemegang gadai, yang ketiga sirah, lafaz ungkapan penawaran dan penerimaan, dan yang keempat barang gadaian, dan yang kelima adalah hutang. Ini adalah rukun ar-rahan. Ketika mana tidak adanya hutang, maka tidak timbullah barang gadaian. Kita bagi pinjam duit dengan kawan RM5,000, kena bayar dalam tempoh 2 bulan. Sampai 2 bulan dia tak bayar, dia minta tangguh, kita bagi tangguh. Setelah beberapa kali bagi tangguh, kita tak mampu untuk menunggu lagi, maka ketika itu barulah wujudnya ar-rahnu, iaitu kita meminta barang yang semisal ataupun senilai dengan RM5,000 untuk dijadikan sebagai cagaran. Ketika mana itu berlaku, dia tak bayar dah, maka barang tersebut menjadi hak milik bagi orang yang memegang barang gadaian. Itu adalah 5 rukun ar-rahan. Pensyariatan ar-rahan, Allah Azza wa Jalla sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 283, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Dan jika kamu berada dalam musafir sedang kamu tidak mendapati juru tulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang oleh pemiutang. Perkaitan hutang piutang dengan safar, musafir pada ayat di atas hanyalah kerana disampaikan sesuai dengan situasi dan keadaan pada umumnya saat itu, sehingga mahfum dalam ayat di atas tidak berlaku. Artinya, untuk melakukan rahan gadaian tidak semestinya dalam keadaan musafir. Ia juga boleh dilakukan dalam keadaan bermukim. Hal ini ditegaskan oleh riwayat seperti berikut. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertangguh, iaitu hutang, dan baginda sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi itu. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai perang di Madinah. Nabi tidak ada duit, tapi Nabi lapar. Nabi melihat Yahudi tersebut jual makanan, maka Nabi ambil makanan, Nabi letakkan baju besi
berperang. Maka itu adalah salah satu contoh, walaupun bukan musafir, maka Nabi SAW buat arahan tersebut. Beberapa kali, kalau kita baca sirah, beberapa kali Nabi SAW meletakkan barang cagaran ketika mana Nabi nak sangat makan ketika itu. Firman Allah Azza wa Jal dalam ayat 283 dari surah Al-Baqarah itu juga menerangkan keharusan melakukan kontrak gadaian pada waktu berhajat. Para ulama berpendapat bahawa gadaian adalah tidak wajib, sebagaimana tidak wajibnya mengadakan saksi ketika melakukan kontrak hutang piutang. Hal ini berdasarkan lanjutan ayat tersebut. Allah sebut, fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil ladzi tumina amanatahu waliyattaqillaha rabbah. Kalau yang memberi hutang percaya kepada orang yang berhutang, maka hendaklah orang yang dipercayai itu menyempurnakan amanahnya, hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Islam menggalakkan umatnya mengadakan saksi ketika melakukan amalan hutang piutang. Terkadang mengadakan saksi pada setiap muamalah hutang piutang akan menimbulkan sedikit masalah, lebih-lebih lagi ketika pihak yang terlibat berada dalam keadaan musafir. Oleh itu, Allah Azza wa Jal telah mengharuskan mereka menjadikan barang bernilai sebagai cagaran gantian kepada saksi untuk menjamin kelancaran dan kestabilan muamalah ini. Jumhur ulama mengatakan bahawa keharusan mengadakan kontrak gadaian ketika musafir berdasarkan nas Al-Quran tadi, manakala keharusan ketika tidak musafir berdasarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita baca tadi, yang berkaitan tentang baju besi. Menurut sebahagian ulama yang lain seperti Mujahid, Ad-Dahhaq dan Abu Daud Az-Zahiri, gadaian hanya disyaratkan dan dibenarkan ketika musafir sahaja, tidak pada waktu yang lain. Mereka berhujah dengan zahir ayat tersebut. Hujah mereka ditolak oleh jumhur ulama kerana waktu musafir bukanlah menjadi syarat keharusan kontrak gadaian, tetapi hanyalah sebagai makluman tentang kebiasaan yang berlaku. Jumhur ulama sebut ketika mana nak letak barang gadaian, walaupun tidak musafir, bermukim, itu juga dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil dari al-hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membeli makanan daripada Yahudi dengan cara berhutang dan menggadaikan baju besi baginda kepadanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunggang haiwan kenderaan ada bayarannya jika ia digadai. Memerah susunya ada bayaran jika ia digadai. Setiap yang menunggangi dan memerah hendaklah menanggung pembiayaan dengan membayar kos pemeliharaan. Keterangan dia, hadis ini juga menunjukkan kepada keharusan pemegang gadai memanfaatkan binatang gadaian apabila mereka mengeluarkan kos pemeliharaan terhadap binatang tersebut. Keharusan ini membuktikan kepada kewujudan kontrak gadaian dan keharusan pelaksanaannya. Ada orang yang Allah rezekikan ada binatang ternakan, dia hutang RM20,000,
dah minta tangguh beberapa kali, dan akhirnya dia bagi contohnya 4 ekor lembu untuk dijadikan sebagai cagaran hutang sebanyak RM20,000. Selagi mana RM20,000 tersebut tidak dibayar, maka 4 ekor lembu tersebut boleh dimanfaatkan bagi orang yang memegang barang gadaian. Nak tunggang boleh, nak perah susu boleh, nak buat apa-apa pun boleh. Dan kalaulah sampai satu tempoh ketika mana orang yang memang dia tak mampu nak bayar RM20,000, maka 4 ekor lembu tersebut menjadi hak milik orang yang memegang barang gadaian. Dalil ijma'. Telah sabit ijma' kalangan ulama dan umat Islam bahawa kontrak gadaian adalah harus dan bukan sesuatu yang wajib. Ulama Islam juga bersependapat bahawa harus dilakukan ketika musafir, malah telah sabit keharusannya dengan nas Al-Quran. Manakala pada ketika tidak bermusafir, kebanyakan ulama mengatakan bahawa keharusannya, kecuali Imam Mujahid, Abu Dawud dan Ad-Dahaq. Dalam bab Ar-Rahan ini, kita hanya akan sentuh berkaitan tentang 5 rukun yang akan berlakunya Ar-Rahan. Maksudnya, kita akan sentuh berkaitan tentang orang yang tak mampu nak bayar hutang, diberi tangguh, akhirnya tak mampu, diletaknya barang cagaran. Dalam bab ini, kita tak sentuh Ar-Rahan yang kita letak emas simpan di bank ataupun di tempat yang tidak patuh syariah. Kita tidak sentuh berkaitan dengan perkara tersebut. Kita hanya sentuh berkaitan tentang hutang. Baik, wallahu a'lam. Ada soalan? Bab ni panjang. Haji. Haiwan itu beranak, orang itu tidak membayar, adalah hak milik orang yang memegang barang gadaian. Haiwan itu lahirkan anak, beranak, orang itu bayar hutang, ia adalah milik orang yang membayar hutang tersebut. Tapi kita akan sentuh nanti ketika mana hutang dilibatkan dengan masa. RM5,000 bayar 2 bulan, tangguh. Ketika mana diletaknya barang gadaian, antara salah satu syarat yang mensahkan Ar-Rahan adalah tidak meletakkan waktu. Maksudnya apa? Ketika mana dia dah letak 4 ekor lembu, automatik itu adalah milik dia selagi mana hutang tidak dibayar. Hutang tidak dibayar, tidak diletakkan waktu. Kalau setuju, keluar dalam tempoh 4 hari tak bayar lagi, ini milik aku, maka ketika itu berlakunya Ar-Rahan untuk dimiliki oleh orang yang memegang barang gadaian. Wallahu a'lam. Ada soalan? Wallahu a'lam. Ni jam banyak ni, jam orang tinggal. Orang tinggal. Oh, baik. Sampai dah 5-6 bulan. Ini kita pun akan sentuh satu bab yang menarik. Dalam bab ke-19, luqatah, barang jumpa. Keluar masjid, nampak jam. Apakah pandangan Nabi SAW? Tapi kalau luqatah, jam, dalam tempoh berapa lama kita kena isytiharkan? Setahun. Baik, betul. Luqatah kalau jam, dia termasuk dengan barang yang kecil. Maka hadis yang terpakai adalah
ketika mana Sayyidina Ali karamallahu wajhah jalan di Madinah, jumpa duit 1 dinar. Jumpa duit 1 dinar, tanya kepada Nabi. Maka Nabi kata, isytiharkan dalam tempoh 3 hari, sehari sekali. Tak ada orang yang tuntut, maka itu adalah milik Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Lepas 3 hari, setiap hari Sayyidina Ali mewar-warkan, tak ada orang tuntut, maka Sayyidina Ali gunakan 1 dinar tersebut. 1 dinar banyak, bukan sikit. Kita pernah sentuh dalam bab yang pertama, Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu beli 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar. Maksudnya nilaian dia tinggi, dalam tempoh 3 hari. Tapi kalau kita nak lebih sedap hati, kita dalam tempoh yang lama mewar-warkan, dan akhirnya kalau tak ada syufa'ah ni ataupun luqatah ini, kita boleh ambil. Kalau nak ambil boleh, tapi kalau ada orang tuntut, dia kena bagi balik. Itu risiko kalau ambil luqatah. Wallahu a'lam. Apa yang baik datang daripada Allah, segala kelemahan, kekurangan datang diri saya sendiri. Saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq lakum bitariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma ja'alna jam'al marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.